ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang pandemik pencetus kepada kejatuhan mata wang. Wang telah wujud sejak zaman sebelum Masihi lagi. Sistem barter atau sistem pertukaran barang telah digunakan sebelum wujudnya mata wang dan merupakan proses yang amat rumit. Pada era globalisasi ini, wang telah digunakan untuk menjadi perantaraan dalam proses pertukaran barangan. Wang amatlah penting bagi mewujudkan sesebuah negara yang maju. Namun begitu, sesebuah negara juga dapat mengalami kejatuhan mata wang yang konsisten atas beberapa faktor dan telah mewujudkan beberapa kesan negatif terhadap rakyat serta negara. Kejatuhan mata wang merupakan kejatuhan nilai pertukaran wang negara berbanding dengan negara yang lain dan ditentukan berdasarkan import dan ekspor negara itu. Sejak tahun 2021, Malaysia telah mengalami kejatuhan mata wang yang mendadak pada bulan Januari 2021 kerana berlakunya ketidakstabilan politik dan juga kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Sejak awal 2022, mata wang Malaysia telah menyusut sebanyak 7.5%, namun negara lain yang maju juga telah mencatat penurunan yang sama. Walau bagaimanapun, ekonomi negara kita telah mencatat pertumbuhan sebanyak 5.6% pada suku pertama 2023. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kajian literatur yang digunakan untuk kajian kami. Kajian literatur ini dimulakan dengan hadis atau ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tajuk. Semasa berlakunya pandemik yang melanda negara, pada asasnya ada golongan yang terjejas dan juga ada golongan yang tidak terlalu terjejas pekerjaan atau pendapatannya. Oleh itu, golongan yang tidak terlalu terjejas ini iaitu mereka yang memiliki harta yang cukup untuk mereka dan keluarga haruslah sentiasa beringat bahawa harta yang dimiliki adalah kurniaan daripada Allah SWT. Mereka seharusnya menggunakan harta yang dimiliki ke arah yang diredai Allah SWT dengan tidak menggunakannya ke arah kemungkaran ataupun membazir semasa ada orang yang sedang berusaha gigih untuk mendapatkan wang perbelanjaan yang cukup untuk diri mereka dan keluarga. Hal ini berkait dengan ayat Al-Quran dalam surah Al-Munafiqun di mana Allah memberi peringatan tentang bahayanya harta dengan ayat. Terjemahan dari ayat ini adalah, hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Tafsir ayat pula, walaupun disebutkan ayat ini kepada orang-orang beriman, maka ia juga termasuk pada golongan munafik. Ini adalah kerana mereka juga mengaku yang mereka beriman. Tafsir ayat ini menyeru supaya jangan leka hal-hal agama disebabkan sibuk mementingkan benda dan anak-anak. Sesiapa sahaja yang melakukan hal ini, Tuhan melabel golongan ini sebagai orang yang rugi. Selain itu, majikan atau pengurusan haruslah menunaikan tanggungjawab mereka untuk membayar upah atau gaji pekerja yang telah memerah keringat. Hal ini kerana semua pekerja selayaknya mendapat hak mereka iaitu upah atau gaji yang dijanjikan untuk melakukan kerja-kerja yang berkaitan. Namun, sekiranya majikan atau pengurusan tersebut mengalami kerugian akibat daripada pandemik yang melanda, mereka dibenarkan untuk melewatkan membayar gaji pekerja yang sepatutnya, tetapi perkara ini harus mendapat persetujuan dari dua belah pihak agar tidak menjejaskan mana-mana pihak yang terlibat. Hal ini dapat dibuktikan dengan hadis yang tertera. Maksud hadis yang tertera adalah, berikanlah upah sebelum keringat pekerja itu kering. Asbabul wujud hadis ini, para pekerja buruh berhak untuk menerima upah yang setimpal serta sesuai dengan kesepakatan. Oleh itu, pihak majikan wajiblah membayar upahnya atau gajinya. Tambahan pula, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Seterusnya, isu pandemik mengakibatkan kejatuhan mata wang negara di Malaysia. Mata wang kian berubah seiring dengan tahap kegiatan ekonomi negara dari semasa ke semasa. Sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, secara tiba-tiba bagi membendung pandemik COVID-19, permintaan orang ramai terhadap wang tunai meningkat. COVID-19 merupakan virus utama yang menyebabkan penyakit lain mulai ringan hingga berat. Penularan wabak ini bukan hanya terjadi kepada manusia, malah
Haiwan juga tidak terkecuali. Dalam masa yang sama, pandemik COVID-19 telah memaksa perniagaan mengalihkan operasi mereka ke dalam talian menyebabkan peralihan pesat ke arah ekonomi digital sekaligus membawa kesan drastik terhadap mata wang negara. Sejak pelaksanaan PKP, tahun 2020 menyaksikan perbelanjaan pengguna yang lebih lemah serta peningkatan e-dagang dan perbelanjaan dalam talian yang pesat. Namun, bertentangan dengan jangkaan Currency in Circulation (CIC) mencatatkan pertumbuhan yang kukuh. Keadaan ini terjadi akibat tindakan orang ramai yang menyimpan wang tunai secara berlebihan untuk keselesaan dan kesediaan mengharungi situasi. Hal ini berlaku bukan hanya di Malaysia, malah banyak negara lain turut melaporkan fenomena yang sama. Simpulannya, rakyat Malaysia telah membuktikan bahawa COVID-19 bukanlah satu hal yang besar untuk mereka menjalani kehidupan walaupun kejatuhan mata wang. Namun, tidak lari juga pandemik COVID-19 telah menjejaskan pembangunan ekonomi Malaysia dan membuatkan trajektori pertumbuhan ekonomi negara tersasar daripada landasan. Pelbagai usaha kerajaan telah dilaksanakan bagi memacu ekonomi kembali ke trajektori pertumbuhan. Malaysia memiliki prospek ekonomi yang baik pasca pandemik COVID-19 namun perlu menangani pelbagai cabaran lain. Saya akan bincangkan tentang langkah-langkah mengatasi kejatuhan mata wang di negara. Amatlah penting bagi sesebuah negara untuk mengembalikan nilai mata wang mereka agar negara kekal maju dan tidak mengalami kemiskinan. Terdapat beberapa langkah bagi mengatasi krisis mata wang. Antaranya adalah dengan mengurangkan pengeluaran bahan mentah. Malaysia telah mengeluarkan lebihan bahan mentah semasa COVID-19 seperti minyak petroleum dan telah mengakibatkan ketidakstabilan harga minyak. Seterusnya, kerajaan perlulah mengawal pengaliran keluar wang negara di antara negara lain. Rakyat Malaysia lebih gemar melancong ke luar negara berbanding dengan negara sendiri. Kerajaan perlulah menggalakkan rakyat melancong ke negara sendiri agar dapat mengelakkan pengaliran mata wang ke negara lain yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di negara kita. Kerajaan juga perlu membangunkan kawasan pedalaman agar dapat menarik pelancong untuk datang ke negara kita. Bagi mengelakkan pengaliran mata wang ke negara yang lain, kerajaan dapat mengurangkan import dan seterusnya meningkatkan ekspor terutamanya sektor perindustrian. Selain itu, peranan rakyat juga amat penting dalam isu ini. Rakyat Malaysia perlu bijak dalam perbelanjaan dan mengutamakan barangan tempatan. Rakyat Malaysia sekarang lebih gemar atau lebih terpengaruh untuk membeli barangan luar negara atau barang import kerana dikatakan tahan lebih lama. Oleh itu, mereka perlu mempunyai kesedaran dan seharusnya memupuk serta menyemai rutin pembelian barangan tempatan agar dapat membantu kerajaan meningkatkan nilai mata wang bersama. Antara kesan pandemik terhadap kejatuhan mata wang di Malaysia ialah kadar pengangguran di Malaysia tinggi. Hal ini kerana banyak perniagaan yang terpaksa menutup kedai akibat tidak mampu menampung kos berikutan daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selain itu, perniagaan-perniagaan lain seperti kedai menjual pakaian, alat tulis serta kilang-kilang yang memerlukan tenaga kerja terpaksa ditutup serta mengakibatkan kadar pengangguran tinggi. Dalam pada itu, sektor pelancongan juga terpaksa ditutup akibat sekatan sempadan antarabangsa dan mengakibatkan ramai pekerja diberhentikan kerja. Pandemik menyebabkan barangan import menjadi mahal sehingga Malaysia terpaksa membeli barangan import dengan nilai yang agak tinggi. Wang amatlah penting bagi mewujudkan sesebuah negara yang maju. Kejatuhan mata wang merupakan kejatuhan nilai pertukaran mata wang negara berbanding mata wang negara lain. Sejak tahun 2021, Malaysia mengalami kejatuhan nilai mata wang yang mendadak pada bulan Januari 2021. Hal ini kerana berlakunya ketidakstabilan politik dan juga kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Sejak awal 2022, mata wang Malaysia telah menyusut sebanyak 7.5% dan negara kita telah mencatat pertumbuhan sebanyak 5.6% pada suku pertama 2023.